Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perkongsian pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan Tuan Timbalan Nazir, Haji Cik Rahim Cik Omar, barisan sahabat-sahabat tuan-tuan imam, Al-Fadhil Ustaz Haji Ungku Ahmad Azwan Ungku Kamarudin Imam 1, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Firdaus bin Uthman Al-Hafiz Imam 3, barisan tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, barisan tuan-puan pegawai EJK Pengimarahan Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah, para alim ulama, para habaib, tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Ismail, seterusnya ibu ayah, abang-abang, kakak, adik-adik, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini. Dan alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum bahawa saya baru saja lepas kuarantin, dan masih lagi dalam tempoh pulih lah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih di kesempatan ini. Ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mendoakan saya, yang mengucapkan doa pada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keberkatan, keredaan, pengampunan, rezeki melimpah ruah dan kesihatan berpanjangan kepada semua yang mendoakan saya dalam tempoh kuarantin yang lepas. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala naungi tuan-tuan dan puan-puan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Sebab COVID ni, yang ni kali ketiga kuarantin kali ketiga. Jadi dia punya tempoh recovery dia lama sikit. Saya pun rasa mungkin Allah Ta'ala tak bagi umur panjang, belum jumpa umur tua kot. Mungkin 40 meninggal dah. Jadi sementara masih hidup ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kadang-kadang ada benda yang kita tahu, kita kena cerita. Bukan kita tahu, mungkin kita jumpa dulu, jadi kena kongsi. Sebab kita bimbang kita akan jadi seperti ilmu tanpa amal, seperti pokok tak berbuah. Jadi sebab tu ada orang tanya, kenapa ustaz mengajar? Sebab itulah kata-kata ulama kan, kalau misalnya kita ada ilmu, walaupun ada ilmu, walaupun sikit, walaupun ilmu masukkan benang dalam jarum, walaupun ilmu cara ketuk paku dekat papan, ajarkan. Ajar pada anak, ajar pada jiran, ajar pada orang. Sebab apa? Sebab ilmu yang bermanfaat itu boleh dapat untuk orang lain. Sebagai contoh, saya ada kawan, rasa dia belum keluar lagi rasanya, dia masih duduk dekat hotel mewah. Dia pernah ajar saya cara buka pintu terkunci. Sekarang dia tengah rehat kot, masih rehat lagi, dekat hotel mewah dia. Jadi dulu dia pernah ajar saya macam mana nak buka pintu tombol yang kunci. Saya pun tanya dia, macam mana? Tak payah susah, sekali ketuk.
Sekali ketuk. Balut dengan kain. Si ajar dalam kuliah. Balut dengan kain, lepas tu ketuk tombol tu tengah. Nanti tombol belakang tu dia naik. Jadi boleh. So tombol tu tak rosak sebab kita balut dengan kain. Kita ketuk tu betul-betul tengah. Sekali ketuk kuat. Dia akan, tombol belakang tu akan ternaik, so boleh pusing. Ni antara yang dia ajar. Antara yang dia ajar juga pakai apa? Pakai sepanas 10 nganga tu untuk buka mangga. Jadi itu ilmu yang bermanfaat. Rupanya saya pernah jadi dulu masa saya mengajar di Bukit Jelutong, anak murid terkunci dalam tandas. Budak sekolah terkunci dalam tandas. Apa jadi? Dia jadi haru satu sekolah. Dia punya jerit tu satu sekolah dengar. Nak tunggu bomba? Tak ada. Ustaz dah. Tu jadi guru ni dia multi purpose. Semua jadi. Pokok tumbang kita jadi tukang potong, tukang kebun. Pokok tak siram kita siram, jadi tukang kebun. Tandas kotor kita jadi cleaner. Pintu kunci kita jadi bomber. Budak sakit kita jadi doktor. Budak patah tangan kita jadi ambulan. Itulah. Jadi guru ni, siapa nak kerja semua benda jadi guru. Jadi insya-Allah malam ni saya cuba kongsikan. Mungkin ada yang dah tahu, mudah-mudahan yang ni sebagai penambahan maklumat baru. Kepada yang belum tahu, mudah-mudahan benda ni boleh diselesaikan. Saya ucapkan jutaan terima kasih juga di atas soalan-soalan, pertanyaan melalui WhatsApp, melalui lisan, jumpa dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Itu bermaksud bahawa bila tuan-tuan puan-puan tanya, saya tahu apa yang tuan-tuan puan-puan inginkan dan apa benda yang masyarakat perlukan yang boleh saya bantu. So, antara benda yang banyak ditanya adalah berkenaan dengan wang orang berhutang. Wang orang berhutang. Orang yang berhutang, macam mana dengan wang dia? Orang yang bagi hutang macam mana adab? Orang yang bayar hutang macam mana? Baik. Kita tengok dulu, apa itu hutang? Hutang ataupun al-qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang ataupun harta daripada pemihutang, orang yang bagi pinjam, kepada penghutang, orang yang meminjam, dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali. Contoh, pinjam lembu. Aku pinjam lembu kau nak kenduri. Aku cari lembu tak ada, tapi aku ganti dengan duit lepas kenduri. Nak cari lembu tak ada dah ni, tolonglah nak sembelih lembu. Boleh. Tapi pulang dengan duit. Boleh. Maksudnya al-qard. Bukan beli, pinjam. Dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Jadi ustaz, yang kita pinjam biasa tu, yang dia ada rate tu, kena faham bab ujrah, upah. Contoh PTPTN, dia ada ujrah, upah. Jadi sebagai seorang yang memberi pinjam, ada adab, ada kaedah. Islam ni tuan-tuan dan puan-puan syumul. Dia sempurna. Dia meliputi semua. Kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik, sampai kita mimpi. Mimpi, bangun, terjaga. Apa nak buat? Pun Nabi ajar. Masuk tandas, kaki kiri, keluar kaki kanan. Doanya apa masuk, doa keluar apa. Kita nak pakai baju, semua benda. Jadi apatah lagi dalam bab hutang, ada Islam terangkan. Jadi kita kena tahu bahawa kita, bila kita tengok dalam Islam, sempurnanya Islam itu, kita cari Islam. Baik. Ada dalil? Ada dalil. Dalil dari mana? Dalil daripada Al-Quran. Tuan-tuan puan-puan boleh buka surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh
wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, yakni benar. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ingat tak saya pernah bawa kes orang beli tanah. Dia beli tanah, member sebelah. Jadi tanah tu, kawan dia ni jual tanah. Aku jual lah tanah aku kat kau. Aku nak jual kat orang lain, tapi kau tanah sebelah, lebih baik aku jual kat kau. Jadi jalannya pun mudah, longkangnya pun mudah, kau nak petik pun mudah. Aku jual kat kau. Boleh? Berapa harga? 200,000. Hari ni jual, esok mati. Nama dah tukar belum? Belum. Kesnya, anak kata, pakcik kena keluar daripada tanah bapa saya sebab geran atas nama bapa saya. Tapi duit saya dah bagi. Oh, itu duit dalam akaun bapa saya. Jadi itu duit bapa saya juga, arwah bapa saya. Yang ini geran pun atas nama arwah bapa saya. Jadi pakcik kena keluar. Berlaku tak? Berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, berlaku. Jadi Allah Ta'ala perintah tulis. Sebab tu kita kenal buku 35 sebagai buku hutang. Orang dulu tak sekolah, tuan-tuan, tak sekolah. Tapi kalau pergi kedai runcit ada buku hutang. Kan? Orang tu dulu kan. Tunggulah nanti padi dah panen. Panen pula apa? Masak tu, lepas tu dia mesin tu apa? Tuai. Alah, salah kamus lah malam ni. Dah tuai. Padi dah tuai. Salah bawa kamus edisi Tanjung Karang. Padi dah tuai, baru bayar hutang dekat kedai. Kedai tu, kedai siapa? Kedai orang non muslim, Cina. Wak nak hutang je, ora. Oh, cakap Jawa. Tak apa. Boleh. Masuk dalam buku. Perintah siapa? Ni, Allah Ta'ala. Jadi kena tulis. Sebab apa? Sebab banyak perkara boleh berlaku. Kita ni mati bila-bila, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, daripada sunnah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan boleh buka riwayat Tirmizi, riwayat Abu Hurairah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud jiwa seseorang yang beriman. Cerita ni orang beriman. Yang ni bukan orang munafik, bukan orang yang fasik, bukan, orang beriman. Tergantung dengan hutangnya sehingga dia melunaskannya. Nak cerita apa? Kalau kita tengok satu lagi hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di hari nanti, hari penghujung nanti, yang mana waktu tu dah tak ada lagi dinar dan dirham, maka dibayar dengan apa? Dibayar dengan pahalanya. Habis pahala, dosa pula. Sebab apa? Ni lah, hutang, tuan-tuan. Kita hidup lama. Ustaz, umur saya 63, Ustaz cerita pasal hutang, benda sebelum faraid. Ustaz cerita, Ustaz, saya ada hutang dengan kawan saya yang saya dah tak jumpa dah, Ustaz. Macam mana saya nak bayar hutang dia? Malam ni kita cerita. Malam ni kita cerita. Baik. Hukum bagi hutang ni, tuan-tuan dan puan-puan, sunat. Hukum bagi hutang sunat. Kawan datang, aku nak pinjam duit dengan kau. Hukum asalnya sunat. Oh, dapat pahala, Ustaz? Dapat. Berdasarkan kepada dalil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu membuat kebajikan dan takwa, bertakwa. Jadi sunat, hukum asalnya sunat. Bagi hutang boleh dapat pahala. Tapi ada juga hukum tu boleh berubah. Hukum sebenar, hukum asal, kita nak tolong dengan benda yang baik, sunat. Ada kalanya benda tu jadi wajib. Wajib pada kita untuk bagi hutang pada dia. Ada, Ustaz? Ada.
Oh, saya tak bagi Ustaz. Saya tak bagi. Saya tengok tak nak bagi ya. Saya memang tak nak bagi hutang dengan orang. Prinsip hidup saya takkan bagi hutang. Jangan. Sebab ada kalanya kita kena bagi hutang pada orang, sebab waktu tu jadi wajib kita bagi hutang. Ini cerita orang bagi hutang. Kita, ada orang datang nak pinjam, kita wajib. Waktu bila? Yang ni. Jika pemihutang mengetahui orang yang berhutang amat memerlukan hutang tersebut untuk menampung hidupnya dan keluarganya, dan tiada cara lain untuk dia memperolehinya kecuali dengan cara berhutang. Ya, hello ya, saya mau pinjam beras. Kenapa mau pinjam beras? Saya punya suami, dia tak kerja, dia punya tangan lereput tulang. Cerita apa tuan-tuan? Cerita apa ibu? Allahu Akbar. Apa? Alibaba berjalan. Tandanya tengok TV ya masing-masing ni. Sama lah, sama. Halo ya, saya mau pinjam tepung. Saya punya suami tak kerja. Apa pasal you punya suami? Awak punya suami sudah sangat malas ni. Saya pernah saya pinjam. Bila mau bayar? Kalau dia pinjam atas perkara daruriyah, contoh datang, Ustaz, saya nak pinjam duit. Berapa? RM30. Tuan-tuan, ada tau tuan-tuan? Ada, memang ada yang datang. Lepas tu imam-imam ni tuan-tuan, duit dia, duit umat, duit dia. Bukan, duit dia, duit umat. Orang datang tuan-tuan, ada tuan-tuan, ada. Terutama masa Covid itu hari. Ada yang WhatsApp, ada yang message, ada yang cakap kuarantin, makanan tak ada. Dan yang tuan-tuan tengok imam masih bergerak, ambil jenazah lah, pergi hantar barang lah, tengok orang kuarantin lah. Betul tuan-tuan, berlaku. Hukum ni wajib bagi hutang. Ustaz, tak ada makanan Ustaz, pinjam RM30 je Ustaz. Waktu tu kebiasaan kita lah kan, RM30 kita tak bagi hutang, kita bagi je, betul. Tapi kalau kita nak bagi hutang, hukum jatuh wajib tuan-tuan. Wajib. Sebab dia bukan benda tahsiniat, bukan perkara yang biasa, tak. Bukan hajiat, bukan tahsiniat, dia dah daruriyah. Saya nak beli beras Ustaz, dapat beras dengan telur pun jadi. Allah, nak nitik air mata tuan-tuan. Tak apa. Nanti kita usahalah. Terima kasih kepada jawatan kuasa, pegawai-pegawai yang support program, terutamanya ketika Covid tuan-tuan. Kita antara masjid yang aktif tuan-tuan. Kutipan kita, duit masjid kita bagi tuan-tuan. Mana rumah yang kuarantin, pergi. Tak jumpa, kita orang tak tahu, cakap, kita pergi. Alhamdulillah. Sebab jumpa tuan-tuan, puan-puan macam ni, kita datang macam mana kuarantin, sebenarnya kita tak ada makanan. Astagfirullah, kenapa tak cakap? Malu. Ada tuan-tuan dan puan-puan. Waktu ni wajib bagi hutang. Kalau nak bagi hutang, biasanya kita akan bagi, kita akan bantu. Okey. Jadi kena tahu. Tadi hukum asal sunat, yang ni wajib. Ini hukum bagi hutang. Ada juga makruh. Jika pemihutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat atau menunjuk-nunjuk, ataupun penghutang tahu dia tidak mampu membayar semula hutang tersebut. Tipah-tipah, ada nama tipah kat sini? Tak ada. Tipah-tipah. Kenapa senang? Macam ni, aku nak pinjam dengan kau RM1,000 je. Nanti hujung bulan aku bayar balik. Nak buat apa? Oh, tak ada, aku punya beg telekong ni koyak. Aku nak beli beg Sembonia. Bonia. Kan? Begnya lawa sikit, kurang RM1,000. Harga begnya berapa? RM1,100, kurang RM1,000. Kan? Jadi maksudnya dia nak melawar.
Dia tak mampu. Lepas tu kita tahu dah dia punya pendapat ini bukan betul ni, sebaya punya 1,000 nak bayar hujung bulan. Jadi tak kerja. Nampak hukum makruh. Kalau misal kata kita tahu untuk menunjuk-nunjuk, ataupun kita tahu dia tak mampu nak bayar pada perkara-perkara yang bukan daruriyah. Baik. Ada juga haram, tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, ada haram kita bagi hutang. Jika pemilik hutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk tujuan yang diharamkan seperti minum arak, berjudi dan sebagainya. Ustaz, tak percaya Imam Wan. Orang datang jumpa Imam Wan, saya kawan, jangan bagi dia datang, suruh datang jumpa aku. Datang, tuan-tuan, bagus. Cuma rokok boleh beli. Rokok boleh beli. Rokok, isap rokok. Rokok isap, duit ada pula nak beli. Minta duit dengan Imam Wan. Panaslah member dia. Asyik minta je ni. Bagi aku Wan, orangnya penerima zakat, tuan-tuan. Yuran sekolah anak tak bayar, tapi duit daripada lembaga zakat Selangor dah turun. Dia kata tak dapat. Depan dia saya call pegawai zakat, tenganga dia. Dia ingat kita kosong-kosong kan. Dapat. Kan dah dapat bantuan. Habis duit zakat buat beli rokok. Tak ada, ni duit lain. Duit apa? Ada duit lain. Duit apa? Kita cek. Aduh, dia ada benda lain yang dia buat. Masuk 10, cuci 100. Aiskrim Magnum. Jenis sibuk hari Rabu cari surat khabar. Jadi yang ini haram. Haram bagi hutang. Sebab kita tahu ada benda haram dia buat. Kena korek lah. Sebab tu orang kalau jumpa saya, betul dia susah baru dia jumpa. Kalau dia agak-agak dia nak ni, dia jumpa Imam Wan dulu. Imam Wan dia hati lembut. Saya cakap dengan Imam Wan, keras sikit. Kalau ni tolak kat aku. Bukan. Kalau betul perlukan, tuan-tuan, dia tak cakap banyak, kita bagi terus. Tapi kalau datang sambil cakap dengan kita, Ustaz, saya sebenarnya Ustaz, beras kat rumah tak ada Ustaz. Sambil cakap dengan kita, rokok kat tangan. Macam mana Ustaz? Ustaz kena tolong saya ni Ustaz. Masalah. Jadi hukum haram. Haram bagi pinjam. Saya silap jumpa Ustaz Ahmad, kena basuh lah. Okey. Jadi tanggungjawab penghutang. Yang ni tanggungjawab orang yang hutang, yang berhutang. Apa tanggungjawab dia? Yang pertama, hutang adalah amanah yang wajib dijelaskan. Wajib kena jelaskan. Tak boleh tak bayar. Waktu kita dululah pergi kedai, cakap dengan isteri kita, yang kurang RM10, pinjam jap. Isteri bagi RM10. Kira apa? Hutang. Walaupun dengan isteri Ustaz, hutang. Sebab akad kita keluar, pinjam jap RM10. Pinjam. Kena bayar tak? Kena bayar. Habis macam mana Ustaz? Pertama balik ni, jumpa isteri, minta halal lah. Apa tu suami, bang, pinjam bang 200, nak bayar duit kutu, kurang pula bulan ni. Main kutu tu dengan ni satu lorong, tiba-tiba kurang pula 200. Pinjam kena bayar. Tapi itu nafkah saya Ustaz. Apa pula nafkah? Akad pinjam. Jadi kena bayar, wajib bayar. Kena pula, kami ni dah kahwin 35 tahun Ustaz, pernah jumpa cakap pinjam. Habis macam mana Ustaz? Caranya minta halal. Kan ada raya. Kalau orang Jawa dia ada sesi ngadap. Salam dengan bapa, ataupun suami salam dengan isteri, isteri salam dengan suami.
Kula ngaturaken sedaya kelepatan kula kalih kesampaian sing kata-kata lahir batin nyuwun ngapunten. Malam ni kan salah bawa kamus Tanjung Karang. Minta maaf kan, minta halal. Jadi minta halal tu halal apa? Halal minta halal segala-galanya. Sebab apa? Sebab hukum hutang perlu dilunaskan. Okey, satu. Yang kedua, berhutang kena dengan niat yang baik. Bukan berhutang dengan cara untuk tak melunaskan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sebut apa yang bermaksud? Sesiapa yang mengambil harta orang lain, yang ini berhutang, dengan tujuan untuk membayarnya, yang ini mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Maksudnya Allah Ta'ala akan bantu dia. Dia akan ada duit untuk bayar. Niat kena betul. Nak hutang sebab apa? Aku tahun depan naik gaji, aku boleh buat loan, personal loan lah. Buat personal loan. Dia niat nanti boleh aku jalan-jalan di aku boleh joli sikit. Lain. Niat dah tak betul. Niat aku nak buat personal loan, anak aku nak sekolah, anak aku nak belajar universiti, nanti anak aku dapat ilmu manfaat. Dia niat yang baik lah. Allah Ta'ala akan bantu dia untuk ada duit bayar. Dan sesiapa yang mengambilnya dengan tujuan tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Dia hidup dia susah, asyik pinjam sana sini. Riwayat Al-Bukhari. Baik. Bayar hutang dengan baik. Ini bagi orang yang berhutang. Dengar baik-baik. Ini cara bayar hutang. Nabi ajar. Macam ni cara bayar hutang. Ustaz, hutang kan kita, contoh kita pinjam RM10, bayar RM10. Betul. Tapi Nabi ajar cara bayar hutang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutangnya. Riwayat Al-Bukhari. Ulama cerita berkenaan dengan kaedah bayar hutang melalui hadis ni. Yang pertama, orang yang baik bayar hutang ni, yang pertama ikut tempoh. Ikut tempoh. Lebih awal lebih baik. Itu orang yang lebih baik bayar hutang. Yang kedua, orang yang berhutang tu dia bayar lebih. Dia bayar lebih. Itu hari aku ada pinjam kau RM10 tau. Ya ke? Aku tak ingat. Ni ada RM20 saja dah. RM10 ni hadiah untuk kau, sebab kau tolong aku waktu aku susah. Tak apa lah, aku bagi juga RM20. Tak apa lah, aku bagi juga RM20. Tak apa lah. So juga ni inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Ini adab orang berhutang. Ustaz, saya tak ada duit lebih, Ustaz. Macam mana? Buat baik dengan dia. Ini itu hari aku ada pinjam RM10. Terima kasih kau ingat hutang kau kat aku kan. Ni satu lagi ni, tadi aku rambutan kat rumah ada buah, ni ada sikit untuk kau. Ini orang yang baik dalam berhutang. Dia jaga hubungan tu, dia jaga masa, dia jaga keperluan orang yang berhutang. Orang yang dia bagi hutang pada dia, dia jaga hubungan silaturahim. Baik. Ancaman bagi orang yang tidak membayar hutang. Orang yang tak bayar hutang ni, tuan-tuan dan puan-puan maklum, seperti mana hadis yang disebut pada awal tadi, yang mana dia akan dalam keadaan hujung akhir masa kiamat nanti, takkan ada dah, saya buka dah, takkan ada dah benda yang dia boleh bayar melainkan dengan pahala dan dosa. Dan juga jiwa orang. Jiwa ni apa? Nyawa. Tergantung, tuan-tuan, tergantung. Ni ancaman bagi orang yang tidak melunaskan hutang. Cerita ni orang beriman, tuan-tuan. Pergi masjid, datang masjid, solat berjemaah, tapi hutang tak bayar. Allah. Ni Nabi sebut orang yang beriman.
Kalau orang tu munafik lagilah. Okey. Kita baru masuk. Jadi mukaddimah. Yang ni baru masuk. Cara melunaskan hutang si mati. Melunaskan hutang si mati macam mana? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Okey. Baik, perkataan au. Okey. Yang bermaksud pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Surah An-Nisa ayat 11. Ada bukan sini lah, ada tempat lain dia tanya, Ustaz buat urutan tu Ustaz. Saya baca surah An-Nisa ni satu-satu terjemahan dia. Tapi Ustaz, saya tengok ceritanya wasiat dulu baru bayar hutang. Kenapa Ustaz cakap settle hutang dulu baru bayar wasiat, baru bayar settle wasiat? Saya cakap Haji baca apa? Saya baca terjemahan Ustaz. Sebab tu perlu penerangan ulama. Perkataan dekat sini au, bukan wa. Satu, au ni atau. Tapi pengertian dia dan, maksudnya keperluan tu bersamaan, tapi turutan itu telah pun dilakukan oleh ulama susun. Sebab tu pentingnya bila kita baca hadis, aku tidak tinggalkan kamu dua perkara melainkan kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kita ikut, kita akan sesat. Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Al-Quran, As-Sunnah. Betul. Tapi kita tak boleh kita baca ikut terjemahan kita follow. Tak. Kena tengok ulama syarah apa. Tak faham minta ustazah tolong terangkan. Sebab bila kita baca terjemahan, kita jadi pening lah. Ini buat wasiat dulu baru hutang. Rupanya hutang dulu kena settle baru wasiat. Alhamdulillah. Boleh rujuk buku bahagian harta pusaka dalam Islam karangan Dr. Zamro, pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia sebut kaedah turutan tu apa. Okey, baik. Jadi kita kena catat hutang, settlekan, supaya kita ni tuan-tuan dan puan-puan satu hari nanti mati. Hutang kita tu siapa yang settle? Waris. Waktu ni lah banyak masalah jumpa dengan saya. Masalah yang paling utama berkenaan dengan hutang ialah tak tahu mana nak cari hutangnya. Tanya waris, ayah saya tak ada hutang Ustaz. Ya ke tak ada hutang? Manusia ni mana yang tak ada hutang? Paling common pun dengan member, dengan isteri, dengan suami, mesti ada sebut nyam RM10, nyam RM5. Kurang lah, ada 20 sen. Kat Econsave alamak, ada 20 sen. Ada 20 sen. Ada nyajak. Akad tu dah cakap pinjam, nyajak. Tiba-tiba dia cakap, bila waris, tanya waris, ada hutang tak? Tak ada hutang Ustaz. Arwah ibu tak ada hutang Ustaz. Yang ni jawapan yang salah, yang selalu dibagi oleh waris, terutamanya anak-anak. Kita tunggu. Kita tadi saya cerita pasal hutang. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Kesnya lebih kurang sama lah. Kes berkenaan dengan dia beli kapet. Itu bayar jual kapet. Dia jual naik motor sampai depan rumah, dia ketuk. Keluar kakak manis, ini kapet sangat baik, Pakistan mari tapi China buat. Kakak manis, ini kapet 1,000 saja. Kakak manis, jangan risau, ini 1,000 kicik saja. Saya mana ada duit, nanti saya punya abang sayang marah. Kakak jangan susah hati, kakak manis jangan susah hati. Ini bayar, boleh tolong kakak. Itu bayar duit, itu jangan bayar dekat bayar dekat bayar. Ini bulan, jangan.
Ini 1,000 boleh bayar 100 satu bulan. Tak boleh. Ini bulan ni bulan 11, ini bulan 12. Nanti anak saya nak buka sekolah, nak beli baju. Kakak jangan risau kakak manis, jangan risau. Ini kapet kakak, kalau letak itu ruang tamu, pipi kasih tenggelam. Itu abang sayang, mesti kasih sayang. Kakak manis, ini abang sayang balik-balik kerja, dia baring, pipi sudah tenggelam. Dia mesti kasih sayang sama kakak sayang. Kakak manis mesti sayang sama abang sayang. 1,000 saja, tak boleh lah, mahal lah. 1,000 saja kakak. 1 bulan 100. Ini bulan tak payah bayar, bulan 11. Itu bulan 12 pun tak payah bayar. Bulan 1 pun tak payah bayar. Ini bayar takkan datang untuk kutip bayaran. Jadi ini bayar akan datang untuk bayar. Kakak bayar pada bayar bulan 2. 100 1 bulan. Boleh kakak? Sudah goyang. Kakak manis sudah goyang. Kakak manis fikir 100. Kakak manis itu kutu 200 boleh. Ini kapet untuk abang sayang takkan tak boleh. 100 juga 1 bulan. Bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? 11, bulan 12 boleh buat kutu lagi. Bolehlah kakak manis. Mahal sangatlah. Macam ni lah kakak manis. Bayar bagi diskaun. Ini kapel lah 999. Tak sampai 1,000. Banyak murah. Baru 3 angka, belum 4 angka. Ya, belum sampai 1,000. Bolehlah kakak manis, tak sampai 1,000. 3 angka saja. Senang bayar. Bayar 100 pada bayar. Kakak manis tak payah cari bayar, bayar cari kakak manis. Ustaz macam tahu. Ustaz pernah berjual kapet ke? Ini contoh simulasi. Bolehlah kakak manis. Itu nanti abang sayang balik kerja penat, baring tenggelam, sama-sama tenggelam, dua-dua baring. Ini bagus punya kapet. Ingat, kapet Pakistan made in China. Beli jugalah. Beli juga. Kapet beli dekat Bayar 1,000. Cek dekat Sungai Buloh 500. Jadi Bayar ni dia tak datang bulan 11. Bulan 12 pun dia tak datang, tapi kapet sudah pakai. Bulan 1 pun tak datang. Bulan 2 dia datang. Bayar berapa? 100. Kakak manis macam mana? Abang sayang-sayang tak? Sayanglah. Kakak manis kalau ambil itu 1,000. Ini ada kapet baru. Bukan Pakistan, Kazakhstan. Bukan pipi, kepala tenggelam. Bolehlah kakak manis. Aduh, ini tengok saya demo. Hilang kepala. Aduh, hutang lagi. Tak apa fikir kakak manis. Itu hutang 100 juga kita anjak panjang sikit. Kasih 1 tahun lagi baru habis. Ini kapet, walaupun kepala pun boleh tenggelam, tapi harga 500. Sebab dia kiji sikit. Bolehlah kakak manis? Boleh. Ambil. Hutang jadi lama sikit. Bulan 2 bayar datang, jadi kakak manis bayar 100. Bulan 3 bayar datang. Bayar tu Bangladesh tadi kan. Nama dia Bayar, abang. Bayar datang, jadi kakak manis bayar pada Bayar 100 lagi. Baru bayar 200. Hutang berapa? 1,500. 1,499. Sebab kurang RM1. Jadi bulan 2 bayar, bulan 3 bayar. Ada hutang lagi 1,399. Bayar taramari bulan 4. Bulan 5 pun taramari. Bulan 6 pun taramari. Rupanya sudah kahwin balik Bangladesh.
Itu duit mau bayar mana, nak bayar kat bayar tak tahu bayar kat mana. Hutang tak? Hutang. Mana nak bayar? Sebab bayar dah tak ada. Tapi tetap kena bayar. Maka di sinilah peranan Majlis Agama Islam Selangor ataupun Baitul Mal di negeri Selangor ini. Tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu berkenaan dengan isu ini, sebab boleh jadi kita ada hutang yang kita tak jumpa orangnya. Contoh macam kes bayar tadi. Okey, baik. Kita tengok. Nice. Kita boleh bayar pada Baitul Mal ataupun MAIS untuk hutang yang kita tak jumpa orangnya. Wei ustaz, nanti kalau kita bayar, nanti kalau bayar tu balik daripada Bangladesh, dia balik Malaysia, tiba-tiba dia tuntut saya ustaz $1,399 ustaz, saya dah bagi kat Baitul Mal. Macam mana pula nanti saya kena bayar lagi pada bayar tu? Pun saya akan terangkan. Baik, kita tengok dulu kuasa yang ada. Tuan-tuan puan-puan boleh semak dalam Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003 subsection 5/4 Majlis, iaitu Baitul Mal. Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang si mati. Kalau dia tak ada waris, Majlis Agama Islam sebagai waris terakhir. Atau sebagai pemegang amanah mana-mana amanah. Ni pemegang amanah. Maksudnya kita bagi pada MAIS, dia akan pegang duit tu. Saya tanya dengan pegawai Baitul Mal, sebab ada orang pernah bagi pada saya duit beberapa kali. Saya tak tahu. Bayar kat MAIS. Ustaz, saya tak tahu. Saya cakap, saya tolong bawa. Dia ada resit tuan-tuan. Dia bagi resit. Dan saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah orang yang kita hutang ni datang, macam mana? Oh, boleh ambil ustaz. Boleh ambil. Macam mana? Boleh tuntut balik. Sebab MAIS pemegang amanah. Jadi bawa resit ni, cakap nak minta balik untuk bayar hutang tadi. Oh, boleh. Boleh ustaz. Dia bukan kita punya, tak. Ini pemegang amanah. Bawah subsection 5/4. Oh, siapa yang dah tahu benda ni, angkat tangan. Semua tak angkat tangan. Maksudnya semua tak tahu. Ramai tak tahu. Baik, kita boleh bagi. Saya pun tanya, sampai bila? Ustaz, ya ni atas kuasa Allah. Cuma yang saya boleh cakap ialah selagi mana Baitul Mal di negeri Selangor ni ada dan tiada fatwa ataupun undang-undang yang mengubahnya, maka yang ini kuasanya kekal. Selagi mana ada Baitul Mal, duit tu akan dipegang. Sebab tuan-tuan puan-puan tengok ni, punca kuasa 2. Punca kuasa yang kedua, bawah section 81/2. Enactment yang sama, Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003. Baitul Mal hendaklah terdiri daripada semua wang dan harta, alih atau tak alih, yang menurut hukum syarak atau di bawah enactment ini, atau peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya, terakru. Apa dia terakru? Duit yang terkumpul sedikit demi sedikit hingga jadi banyak. Contoh, orang ni bagi untuk pegang hutang, orang ni bagi lagi untuk pegang hutang, pegang jadi banyak. Ini terakru, duit yang terkumpul. MAIS ada kuasa untuk pegang duit tu, atau disumbangkan oleh mana-mana orang kepada Baitul Mal. Ya. Okey, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin di kalangan kamu. Jadi dalam keadaan pemimpin itu dia menjalankan amanah dengan baik, dan benda ini adalah Baitul Mal, ada punca kuasa, ada undang-undang yang terpakai.
Kalau bagi pada masjid, masjid adalah di bawah Majlis Agama Islam Selangor, maka masjid terikat dengan undang-undang. Duit itu lebih baik diserahkan kepada Baitul Mal. Okey, nak bayar kat mana ustaz? Okey. Baik. Syarat. Apa hutang yang boleh kita bagi? Hutang bayar tadi ke? Hutang dengan contoh orang yang kita tak jumpa ke? Macam mana? Baik. Disebutkan di sini, pelunasan hutang kepada maiz adalah tertakluk kepada hutang-hutang yang gagal disampaikan kepada pemihutang dengan syarat-syarat yang berikut, yang dalam keadaan seperti berikut. Yang pertama, pemihutang dan waris gagal dikesan. Maksudnya apa? Cari dulu. Cari dulu. Tak jumpa ustaz, tak ada. Cari dulu, tak ada. Baru boleh berhubung dengan maiz. Sehingga kita sampai keadaan yakin betul tak boleh jumpa, baru pergi maiz. Jangan hari ni meninggal, esok dah pergi maiz. Cari dulu. Okey. 2. Hutang kepada orang bukan Islam yang tidak dapat dikesan. Kita ada member Aseng ni dulu dia jual radio. Kita beli radio daripada dia. Lepas tu kita lupa nak bayar. Dia pun dah meninggal, waris dia pun kita tak jumpa. Boleh. Ataupun deposit pembantu rumah yang gagal dikesan atau telah pulang ke negara asal. Nak cari tak dapat dah ustaz. Keempat, pemihutang meninggal dunia dan tiada waris atau warisnya tidak dapat dikesan. Dia bujang, dia tak ada mak ayah, kita tak ada saudara, kita cari tak jumpa, boleh bayar. Deposit atau pampasan pekerja yang tidak dapat dikesan, hasil jualan yang tidak dapat dibayar kepada peniaga, hutang di kedai yang telah tidak wujud. Ustaz, 30 tahun dulu ustaz, sini ada kedai runcit. Saya dulu ustaz kat kampung, saya hutang selalu dengan kedai tu. Hutang apa? Dulu saya selalu curi gula-gula ustaz kat kedai. Itu hutang ke ustaz? Hutang, kena bayar tu. Itulah ustaz, saya pun pergi ustaz kat kedai tu ustaz. Kedai tu tak ada ustaz. Habis apa jadi kat tempat tu? Saya pergi ustaz, kubur. Kubur. Sudah. Macam mana ustaz? Ni boleh. Boleh. Baik. Hutang kepada pembekal barangan yang tidak dapat dikesan. Mungkin syarikat dia dah pindah ke, dah pergi mana ke, bankrupt ke dan sebagainya, tak dapat. Boleh berurusan. Macam mana nak bayar? Okey, kaedah serahan. Tuan-tuan dan puan-puan di bawah Selangor ni tuan-tuan, untung kita ni ada maiz. Diurus dengan baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita dengar yang tak elok, tapi saya disclaimer, saya bukan pegawai maiz. Tapi saya sendiri dah tengok, saya sendiri dah tahu, saya sendiri dah belajar, saya sendiri dah tengok depan mata tuan-tuan dan puan-puan, macam mana mereka urus, macam mana kaedah pelaksanaan, fatwa yang digunakan, macam mana Jabatan Mufti berfungsi untuk membantu dalam melaksanakan ikut tuntutan syariat di negeri Selangor ni tuan-tuan. Penuh dengan prosedur. Kalau nak menyeleweng, susah, audit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, serahan wang orang berhutang boleh dibuat secara tunai di kaunter Baitul Mal Ibu Pejabat. Yang ini di bangunan Shah Alam, bangunan SAAS, atau di pejabat-pejabat agama Islam daerah dalam negeri Selangor, atau cek atas nama Majlis Agama Islam Selangor, atau pindahan wang melalui sistem e-MAIZ. Ini saya bagi link. Saya bukan pegawai MAIZ saya pegawai KPM. Okey. Ustaz, kat mana bangunan dia nak bayar? Okey. Tuan-tuan puan-puan boleh ambil maklumat ni, unit amanah. Dia ada unit amanah, maksudnya apa? Dia pegang bahagian harta Baitul Mal, sektor Baitul Mal, tingkat 10 Menara Utara. Okey, tuan-tuan puan-puan tahu bangunan JAIZ? Itu bukan JAIZ tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, itu bukan JAIZ. Itu bangunan yang dihuni oleh berbagai jabatan. Kalau tuan-tuan pergi, ada 3 bangunan. Ada mahkamah, ada 2 bangunan yang tuan-tuan panggil JAIZ tu. Dalam 2 bangunan ni tuan-tuan dan puan-puan, ada bahagian penguasaan. Ada jabatan penguasaan, Jabatan penguasaan. Ada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Ada MAIZ.
ada Baitul Mal, ada Jaiz. Jaiz pula ada pelbagai, ada bahagian pendidikan, ada bahagian macam-macam lah, pejabat pengarah Jaiz semua. Banyak jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi menaranya belah mana? Kalau tuan-tuan puan-puan datang daripada pintu utama, ada 3 bangunan di yang tengah-tengah. Tu. Okey. Ustaz, nak pergi Shah Alam jauh ustaz. Okey. Tuan-tuan puan-puan, telah pun dilantik Lembaga Zakat Selangor sebagai pemegang sebagai wakil untuk mengutip wang orang berhutang. Tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke Lembaga Zakat Selangor, boleh buat bayaran di sana. Boleh buat. Nak buat online pun boleh. Benda ni tak ramai tahu. Jadi orang yang belajar, orang yang tahu sistem berkenaan dengan Baitul Mal, dia tahu benda ni. Okey. Dan dekat MAIS juga mereka memegang wang tidak patuh syariah yang mana boleh dibayar di Lembaga Zakat Selangor sebagai wakil Baitul Mal. Kita selalu jumpa Lembaga Zakat Selangor ustaz. Nak jumpa MAIS payah. Jadi boleh bayar di Lembaga Zakat Selangor. Ni bawah ni ada tulis. Tak berapa terang. Yang merah ni. Lembaga Zakat Selangor adalah ejen berdaftar kutipan wang tidak patuh syariah. Penyaluran wang boleh dibuat melalui 27 kaunter zakat di seluruh negeri Selangor. Apa duit tak patuh syariah? Bapak saya ustaz, yang kes itu hari saya bawa. Bapak saya ustaz, dia ada beg hijau. Dia ada satu tabiat ustaz, dia suka main kertas. Kertas apa? Masuk 10 cuci 100. Beg tu. So duit tak patuh syariah, maka boleh disalurkan ke Baitul Mal atas nama wang tidak patuh syariah. Antara benda-benda berkaitan dengan wang tak patuh syariah ni, pengeluaran dan penjualan barang tidak halal. Kita curi. Contoh. Curi barang, lepas tu dia jual, duit disimpan. Duit tu duit tak patuh syariah. Bila dah tua-tua baru teringat, aku dulu pernah curi motor. Contoh, bukan saya. Si bulan ni pernah curi motor, dia teringat. Aku pernah curi motor dulu. Kan, aku owner dia pun aku tak tahu. Duit dah aku dapat EFI harga panas 800. Kan? 800. Jadi dia bawa duit tu pergi Baitul Mal. Aktiviti tidak selaras dengan syariah, jual beli sekuriti yang tidak patuh syariah, manfaat konvensional, dia buat pelaburan konvensional, ada dividen itu wang tidak patuh syariah, judi atau pertaruhan, riba atau faedah, harta rasuah atau curi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda ni tuan-tuan dan puan-puan kita kena tahu, sebab masalah yang berlaku dalam masyarakat kita berkenaan dengan hutang ni sangat runcing. Soalan yang datang bila saya tanya, duit dah settle belum? Hutang. Dah ustaz, dah. Dia ada hutang dengan siapa-siapa? Tak ada. Jawapan daripada waris akan sebut tak ada. Ni kena baik-baik. Sebab kita biasanya terlepas dengan perkataan hutang. Lepas ni tukarlah dengan rumah, kita cakap yang ada RM10, minta ya, bayar. Rumah balas, bayar RM10 minta RM10 lah. Baik, saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan memberi pencerahan, maklumat lama, mungkin mudah-mudahan boleh refresh kita balik, dan boleh disampaikan kepada orang lain. Saya mohon maaf terasa bahasa silap kata terlanjur bicara, terlajak masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, waris-waris tolong ingat, jangan fikir apa yang kamu dapat, tapi fikir apa yang kamu kena buat. Sebab apa? Sebab benda ni akan menjadi benda yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada si mati. Allah Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.